nak keluar daripada daerah ni, pada ni pandangan mata masyarakat dan keluarga, itu yang nak cepat keluar. Dia kena tahu apa trigger ataupun pencetus yang boleh menyebabkan yang dia boleh terlibat semula. Kita merupakan puspen yang pertama yang menerima kemasukan klien secara sukarela di bawah Seksyen 83A Akta yang sama. Penyalahgunaan dadah bukanlah isu dalaman sesebuah negara. Sebaliknya, ia merupakan isu global yang melanda puluhan negara dan Malaysia tidak terkecuali. Sejak Akta Dadah Berbahaya 1952 diperkenalkan, pelbagai usaha untuk membanteras penyeludupan dan penggunaan dadah telah dilaksanakan oleh Polis Diraja Malaysia (PDRM). Namun begitu, statistik penyalahgunaan dadah terus meningkat disebabkan oleh pelbagai faktor termasuklah permintaan penagih sedia ada dan penambahan penagih baru. Mengikut statistik terbaru, 118,000 kes dadah dikesan daripada Januari hingga Jun 2023 sahaja, dan ia menyaksikan peningkatan sehingga 27% berbanding 93,000 kes pada tahun 2002 bagi tempoh yang sama. Untuk 6 bulan pertama ini, pemesanan aktif yang dilakukan oleh agensi penguasaan sama ada pihak ADP dan juga pihak PDRM mendapati berbanding dengan tempoh yang sama pada tahun lepas ada peningkatan yang tinggi yang telah kita rekodkan, dan adalah menjadi usaha ADK untuk memastikan bahawa mereka yang mengalami masalah penagihan dadah ini dapat dikesan seawalnya untuk kita beri rawatan segera, kerana intervensi awal dan rawatan segera itu adalah lebih baik untuk mengurangkan masalah penagihan dadah ini menjadi lebih parah lagi. Itu yang kita buat. Ini bermakna langkah pencegahan dari aspek penyeludupan dan penggunaan dadah semata-mata tidak akan menurunkan permintaan terhadap barang terlarang ini. Sebaliknya, langkah kesedaran dan pemulihan juga perlu diperluaskan bagi mengurangkan permintaan dari penagih dadah. Tugas memberi kesedaran adalah penting untuk mengurangkan kemunculan penagih baru. Manakala tugas pemulihan pula adalah untuk menyelamatkan penagih daripada terus terjebak dalam najis dadah. Tugas penting ini digalas oleh Agensi Anti Dadah Kebangsaan AADK yang telah ditubuhkan di bawah Akta AADK 2004. Manakala Pusat Serenti yang ditubuhkan sejak tahun 1983 di bawah Akta Penagih Dadah, Rawatan dan Pemulihan telah dijenamakan semula sebagai Pusat Pemulihan Penagihan Narkotik atau PUSPEN sejak tahun 2009. Sehingga kini, terdapat kira-kira 30 buah pusat PUSPEN yang dibagikan kepada dua kumpulan pemulihan, iaitu secara mandatori atau secara sukarela. Salah satu pusat pemulihan sukarela yang terdapat di Kuala Lumpur ialah PUSPEN Sungai Besi yang terletak tidak jauh daripada Terminal Bersepadu Selatan (TBS). Puspen Sungai Besi ini kita dah mula beroperasi sejak tahun 1980-an, bermula sebagai pusat jagaan lanjutan, kemudian kita beralih sebagai salah sebuah pusat serenti yang menerima kemasukan klien di bawah Seksyen 61A Akta Penagih Dadah, Rawatan dan Pemulihan 1983. Kemudian bermula pada tahun 1999, kita merupakan puspen yang pertama yang menerima kemasukan klien secara sukarela di bawah Seksyen 83A Akta yang sama. Sehinggalah ke hari ini, yang mana melalui proses peralihan zaman dan sebagainya, kita bertukar nama daripada Persada Pusat Serenti kepada PUSPEN, iaitu Pusat Pemulihan Penagihan Narkotik. Dan hari ini kita masih lagi memainkan atau fungsi kita untuk menerima kemasukan klien secara sukarela di bawah Seksyen 83A Akta Penagih Dadah, Rawatan dan Pemulihan 1983. Setiap peserta sama ada sukarela ataupun mandatori yang memasuki PUSPEN akan digelarkan sebagai klien. PUSPEN Sungai Besi mampu memuatkan sehingga 150 orang klien dan ketika ini menampung kira-kira 129 orang klien daripada keseluruhan 6,084 orang klien daripada keseluruhan cawangan PUSPEN. Kebanyakan klien yang datang secara sukarela di sini
merupakan penagih baru yang berumur dari 18 tahun hingga 54 tahun. Perkhidmatan di Puspen tertakluk di bawah program pemulihan dan dikenali sebagai rawatan pemulihan dalam institusi RPDI, dan klien perlu menjalankan rawatan dalam Puspen selama 2 tahun sebelum dibenarkan keluar. Namun, dalam tempoh masa ini, ia boleh dilanjutkan atau dikurangkan bergantung kepada penilaian kaunseling dan pegawai AADK. Sepanjang tempoh pemulihan, mereka tidak dibenarkan bekerja atau keluar daripada kawasan Puspen, tetapi keluarga klien juga dibenarkan melawat pada hari tertentu. Di sini, segala kos rawatan dan keperluan asas mereka adalah percuma, dan mereka yang sukarela hanya perlu melaporkan diri di pondok pengawal bagi urusan pendaftaran. Bagi klien baru yang mengalami ketagihan yang tinggi, mereka akan diasingkan ke bilik pemerhatian khas yang dikawal selia oleh pasukan perubatan. Proses pengasingan ini dikenali sebagai detoksifikasi, dan klien perlu menjalankan rawatan simptomatik bagi mengurangkan tahap ketagihan. Selepas masalah ketagihan klien berjaya dikurangkan, barulah mereka dibenarkan menginap di asrama bersama klien yang lain untuk program seterusnya. Berbeza dengan kaedah pemulihan ala tentera dan lasak sebelum ini, penjeramaan Puspen juga datang dengan kaedah pemulihan yang baru secara rohani yang lebih harmoni, dikenali sebagai model I pulih. Pejalan dadah. Okay, dekat sini kita sebagaimana kita tahu kita ada 9 program di bawah model I pulih. Dan yang mana 9 program ni dia merangkumi untuk kita bantu klien buat perubahan dari segi feeling, thinking dan action. So kita fokus kepada macam mana dia rasa, lepas tu thinking macam mana dia berfikir, dan juga seterusnya pergi kepada perubahan tingkah laku. Di dalam program RPDI, pakar terapi dan kaunseling AADK akan memberikan tumpuan terhadap rawatan psikologi dan pemulihan rohani klien agar mereka mempunyai jati diri untuk berubah dan tidak akan kembali kepada dadah. Selain itu juga, klien juga diperkenalkan dengan gaya hidup yang sihat seperti aktiviti sukan dan riadah yang akan membantu mengatasi keinginan mereka terhadap dadah. Kehidupan di asrama Puspen juga sangat menitik berat aspek kebersihan dan disiplin yang tinggi selain aktiviti berkumpulan yang menjadikan mereka akrab seperti keluarga. Aktiviti lain seperti latihan kemahiran hidup juga diketengahkan dalam program RPDI sebagai persediaan klien untuk menghadapi dunia pekerjaan sekaligus menjadikan mereka berdikari dalam kehidupan. Klien juga bukan sahaja dapat berjumpa dengan ahli keluarga mereka di waktu lawatan. Kadang-kadang lawatan keluar Puspen juga dilaksanakan agar mereka tidak terasa terkungkung sepanjang berada di dalam Puspen. Program di luar Puspen sebenarnya sangat penting untuk klien mempelajari cara berkomunikasi dengan masyarakat agar mereka tidak rasa diselisihkan dan secara tidak langsung memudahkan penerimaan orang di sekeliling. Untuk aktiviti harian, klien-klien ini kita laksanakan aktiviti yang mana boleh memberikan sokongan dari segi kepulihan emosi, psikologi dan juga tingkah laku klien. Yang mana program-program ini akan support kepada inisiatif kita untuk bantu dari segi proses kepulihan klien. Seawal jam 5 pagi, klien akan bangun dan kemudian akan berakhir pada jam 11 malam. Yang mana pengisian kita lebih kepada bukan sahaja sesi individu tapi sesi kelompok. Kita juga ada aktiviti lain seperti latihan kemahiran dan vocational, sukan dan riadah. Kita juga ada laksanakan program integrasi bersama dengan masyarakat. Malah keperluan lain dari aspek spiritual ataupun kesihatan diri juga kita tumpukan kepada klien-klien ini. Di saat klien berjaya menamatkan program rawatan pemulihan dalam institusi RPDI, mereka sebenarnya sudah selangkah keluar daripada belenggu dadah. Tetapi perjalanan mereka bagaimanapun masih jauh kerana klien perlu menjalani program rawatan pemulihan dalam komuniti RPDK selama 2 hingga 3 tahun. Jumlah klien yang berada dalam program RPDK sebenarnya lebih ramai berbanding dalam program RPDI, iaitu sekitar 44,000 orang klien di seluruh negara. Program RPDK lazimnya dilaksanakan di pejabat AADK daerah dan salah satunya terletak di Kuala Selangor.
Dalam program kali ini, klien tidak lagi perlu menetap dalam asrama, sebaliknya dibenarkan pulang ke rumah dan bekerja. Klien hanya perlu mengikuti program ini mengikut keperluan dan jadual yang lebih fleksibel agar pemulihan yang berterusan sekaligus mengelakkan klien kembali mendekati dadah. Tumpuan utama RPDK adalah untuk memastikan klien dapat menyelesaikan diri dalam kehidupan bermasyarakat dan membantu mereka meningkatkan taraf kehidupan. Dalam pengisian program RPDK, klien berpeluang untuk menguasai pelbagai ilmu kemahiran vocational agar mereka mampu bekerja untuk menyara kehidupan. Sampai satu fasa, kita akan fokus kepada persediaan mereka apabila mereka kembali ke dalam komuniti. Termasuklah dari aspek pekerjaan tadi. Kita masa proses transisi inilah yang kita akan perbanyakkan aktiviti bersama dengan masyarakat supaya dia dapat satu pandangan yang positif bahawasanya sebenarnya dia masih ada peluang dekat luar, ada masyarakat yang boleh terima, dan supaya dia ready. Macam tadi kalau kata dia masih takut because of mungkin dia punya irrational thinking, dia masih terbawa-bawa kepada pengalaman dulu waktu dia terlibat dengan penagihan, dia disisihkan dan sebagainya. So kita akan bantu mereka untuk orang kata apa dalam proses asimilasi dengan masyarakat itu supaya kita nak perbetulkan tanggapan dia. Dengan kerjasama daripada masyarakat dan syarikat swasta, klien mempunyai peluang cerah untuk kembali menjalani kehidupan normal tanpa rasa ingin kembali kepada dadah. Seperti di pejabat AADK daerah Kuala Selangor, sebahagian kawasan dalam pejabat ini dilengkapi dengan kebun bercucuk tanam untuk klien menimba ilmu pertanian. Ni abang buat apa je kan? Ini macam-macam lah ni, daripada semai dan jaga pokok ni, dan bubur baja, dan jaga sampai sekarang ni lah. Untuk membuang stigma buruk kepada klien bukannya mudah, dan atas sebab inilah program pemulihan RPDK akan diteruskan kerana risiko untuk mereka kembali ke najis dadah tetap ada. Ini kerana kehidupan mereka yang sekian lama dipinggirkan oleh masyarakat dan belenggu ini masih mengganggu proses penyesuaian diri dengan komuniti. Jika dilihat kembali data pada tahun 2022, hanya 72% daripada 19,440 orang klien kekal pulih, manakala selebihnya kembali terjebak dalam penagihan dadah. Faktor yang mendorong mereka terlibat semula. Banyak faktor sebenarnya. Yang pertama antaranya daripada sokongan keluarga tu sendiri. Kemudian yang kedua dari segi dia orang kena tahu apa trigger ataupun pencetus yang boleh menyebabkan yang dia boleh terlibat semua. Pencetus ni macam pantang larang. Pantang larang okey, mungkin adakah dia tak boleh lapar, dia tak boleh keseorangan, bersendirian, dan dia mungkin juga dia tidak terlalu penat. Dan juga ada juga pencetus yang lain seperti kawan-kawan, kemudian dari segi persekitaran tu, dan juga barang-barang. Apa motivasi abang nak keluar? Motivasi Apa yang abang rasa sebab utama lah abang nak keluar? Apa sebab? sebab nak keluar daripada daerah ni, pada ni pandangan mata masyarakat dan keluarga, itu yang nak cepat keluar daripada ni jalan dadah ni lah. Sebahagian klien yang berjaya mengharungi program RPDK bukan sekadar dapat kembali kepada masyarakat, bahkan lebih berkejaya dan mempunyai keperniagaan sendiri yang lebih baik, seperti bekas klien Muhammad Razi bin Abu Kasim. Segalanya bermula apabila pada tahun 2001, Muhammad Razi yang bekerja dalam sektor perhotelan terjebak dengan syabu dengan alasan untuk menambah tenaga di waktu kerja. Namun, ketagihan beliau mulai semakin parah sehingga dia dibuang kerja dan perkahwinannya dengan isteri pertama terputus di tengah jalan. Sehinggalah pada tahun 2018, beliau telah pingsan ketika berniaga di Bazar Ramadan Tanjung Karang. Selepas sedar di hospital, doktor mendapati ujian air kencing menunjukkan beliau positif dadah yang akhirnya kes beliau dirujuk di pejabat AADK daerah. Bermula dari situ, beliau tekad untuk menyertai program pemulihan di Puspen selama 2 tahun dan kini telah berjaya membuka perniagaan sendiri.
Cuma dekat ADK tu saya banyaklah belajar ilmu tentang agama sikit-sikit, agama, mendalami agama lebih mendalam. Lepas tu ukuah dengan kawan-kawan yang terlibat dengan ni, dapatlah saya rasa sikit apa keluhan diorang ni. Selepas 17 tahun berada dalam kegelapan, Muhammad Razi kini mempunyai ladang peternakan dengan jumlah 70 ekor lembu dan 20 ekor kambing yang diusahakan bersama abangnya. Beliau juga menjalankan perniagaan kambing perap dengan tempahan sehingga 600 kilo daging kambing dalam masa sebulan. Selain itu, beliau juga mendirikan rumah tangga dengan hasil perkahwinan kedua beliau dikurniakan 5 cahaya mata. Kejayaan beliau untuk keluar daripada lebah gelap dadah bukan datang daripada kecekalan hati semata-mata, tetapi juga datang daripada sokongan ahli keluarga dan masyarakat setempat di sekitar Tanjung Karang, Selangor. Jelaslah, tanggungjawab membanteras penagihan dadah tidak terletak di bahu AADK dan agensi penguatkuasa sahaja, tetapi juga terletak pada rakyat Malaysia agar memberi sokongan kepada penagih dadah yang ingin kembali ke pengkajalan. Okey, bagi mereka yang masih belum terlibat, jangan sekali-kali mencuba. Kerana bila kita dah mencuba sekali, dia akan pergi kepada kedua, ketiga dan seterusnya. Dan sebenarnya tidak ada benda yang baik dengan mencuba dadah, sebab tiada kebaikan pun dia datang pada diri kita. Sekarang ni macam-macam dadah ada. So kalau boleh, jangan terjerumus langsung lah. Kawan-kawan ajak ke, hisap vape ke, apa ke. Vape pun sekarang tak boleh dipercayai dah. Dia punya chemical semua ada, dia punya drug. So kalau benda-benda bahaya ni menyebabkan dadah ni, eloknya jangan terlibat lah. Jangan dekat, jangan terlibat. Nanti elok-elok kita ada kerja yang bagus, kerja yang ni, kita boleh swing ke tempat lain nanti. Nasihat jauhi daripada dadah lah gitu. Dadah ni memang rosak apa diri dan keluarga pun jauh padang sirong macam tu. Elok-elok jauhkan daripada penjagaan dadah ni.